Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan para jamaah tetamu Allah saban minggu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat, pertolongan, inayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah yang masih lagi terus-menerus mengurniakan kepada kita nikmat yang melimpah ruh, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa, nikmat ketenangan untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah, seorang tabi'in besar yang merupakan murid kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tabi'in yang dimaksudkan itu ialah Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah ditemuruga oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk melayakkan dia mengajar dan memberi pengajaran, memberi fatwa di Masjid Basrah. Oleh kerana beliau lulus dalam temuduga tauliah mengajar. Jadi ada dah tauliah mengajar ni, bukan kata zaman lah saja. Dulu pun dah dipraktikkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk nak memilih, nak menyaring mana-mana guru supaya guru yang betul-betul berkelayakan, betul-betul berkemampuan dan berilmu bagi menyampaikan ilmu kepada masyarakat agar masyarakat tidak tertipu dengan orang-orang yang berlagak sebagai alim. Maka Al-Imam Hasan Basri ni dia lulus. Bila dia lulus, Sayyidina Ali kata boleh mengajar. Mengajar lama mana? Seumur hidup. Jadi tauliah seumur hidup. Tak perlu renew dah, 3 tahun sekali. Jadi bila dia mengajar, ada seorang anak murid tanya. Anak murid Al-Imamul Hasan Basri tanya kepada dia satu soalan. Yang soalan ni nampak simple, tetapi sebenarnya dia ada pengertian. Murid dia tanya, "Ya Aba Sa'id." Aba Sa'id ni dipanggil kunyah. Orang Arab ni satu panggilan untuk memuliakan mereka ialah dengan memanggil kunyah. Kalau dia ada anak sulung nama Muhammad, dipanggil Abu Muhammad. Kalau anak sulung dia nama Sa'id, dipanggil Abu Sa'id. Sebagaimana Ali karamallahu wajhah, anak sulung dia bernama Hasan, maka dia dipanggil Ya Abul Hasan. Jadi Al-Imam Hasan Al-Basri ni dia anak sulung dia bernama Sa'id, maka dia dipanggil Aba Sa'id ataupun Abu Sa'id. Anak murid dia tanya, "Ya Aba Sa'id." Kata setengah riwayat bukan anak murid, orang luar saja main tumpang dengar kuliah dia. "Ya Aba Sa'id, amu'minun anta?" Wahai Aba Sa'id, adakah kamu ni mukmin? Soalan apa lagu ni? Tanya kepada seorang ulama besar yang bertaraf waliullah, tanya adakah kamu ni beriman? Tak kena gaya, salah tanya orang marah. Soalan bodoh sebagainya. Tanya kepada ulama besar yang dapat kelayakan untuk mengajar, yang diperakukan ilmunya oleh Sayyidina Ali. Tanya, "Amu'minun anta?" Adakah kamu ni beriman? Maka kata Al-Imam Hasan Basri, "Al-imanu imanani." Bermula iman tu ada dua. Iman ni bagi aku ada dua standard. Fa in kunta, kalaulah kamu, dia kata pada orang yang bertanya, tas'aluni anil imani billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal jannati wan nari wal ba'si wal hisab fa inna bi kulli zalika mu'minun. Kalau maksud kamu berkenaan dengan iman tu, maksudnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman dengan segala rukun iman yang 6, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan kewujudan syurga neraka, maka kata Imam Hasan Al-Basri, fa inna bi kulli zalika mu'min, aku memang orang beriman lah. Kalau tanya adakah maksud iman dengan erti kata beriman dengan rukun iman, dia memang beriman lah. Kalau tak beriman dengan tu jadi kafir, kufur. Tapi kalau maksudmu tanya, maksud beriman ni, tanya tentang satu ayat ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam suratul Anfal, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hak ni ayat yang bermaksud innamal mu'minun, hanya sahaja orang-orang yang beriman itu ialah orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, gementar hati-hati mereka, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibaca ayat-ayat Allah zadathum imana, bertambah iman-iman mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal dengan Tuhan mereka. Kalau maksud mukmin dengan maksud ayat tadi, kata Imam Hasan Al-Basri, fa wallahi, demi Allah, ma adri ana minhum amla, aku pun tak tahu sama ada aku boleh digolongkan dalam golongan yang difirmankan Allah dalam surah Al-Anfal tadi. Bab beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, itu aku beriman. Tapi adakah aku digolongkan dalam golongan yang apabila mendengar ayat Allah gementar hati? Hak ni aku pun tak boleh nak kata. Sebab ada ketika dengar ayat Allah tak rasa apa, macam dengar orang baca berita. Hatta kadang-kadang orang baca berita pun kita jadi tersentak. Berita-berita luar negara, berita-berita terkini, sensasi sebagainya, lebih tersentak kita daripada mendengar bacaan ayat-ayat Allah. Maka kata Imam Hasan Basri, aku tak berani kata sama ada aku ni termasuk dalam golongan orang-orang yang apabila mendengar ayat Allah, mendengar bacaan daripada kitab Allah, gementar hati dan bertambah keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi berdasarkan kepada kalam Imam Hasan Al-Basri ni, maka level iman yang tinggi, hak basic-basic ni kita duk mengaji tauhid, percaya pada Allah, hak ni memang benda fundamental, tak dapat tidak mesti, kerana dia rukun. Beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari kiamat, qada dan qadar sebagainya, hak ni rukun iman. Semua di kalangan kita beriman dengan 6 perkara tersebut. Tetapi satu level lagi, adakah apabila kita sudah dikatakan beriman, adakah kita ni orang beriman yang sebenar? Yang mana antara ciri orang beriman yang sebenar itu ialah apabila mendengar ayat Allah gementar hati. Rasanya di kalangan kita mungkin ada yang capai sedemikian levelnya, tapi kebanyakan kita bukan kata tak gementar, tak rasa apa. Pasal apa tak rasa apa? Kerana kita pun tak faham apa. Ayat yang dibaca oleh qari, ayat yang dibaca oleh tuan-tuan guru, ayat dibaca oleh penceramah kita, kadang-kadang kita tak faham apakah maksud. Dan kalau kita faham pun, dia hanya berlegar dan melalui telinga-telinga kita saja.
tanpa meresap masuk ke dalam hati kita untuk kita jadikan sebagai pegangan dan pedoman. Maka banyaklah dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk berkenaan dengan orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang-orang yang beriman. Nah, dalam ayat ni disebut 4. Allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu. Bila dibaca ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya allazina yuqimuna shalah, orang-orang yang beriman juga ialah orang-orang yang menzahirkan, yang menterjemahkan iman mereka ini dengan mendirikan solat. Jadi kalau seseorang tu dakwa dia beriman, sedangkan solatnya terabai, solatnya tak beres, solatnya masih ada lagi cacat dan juga masih ada lagi rompong di sana sini, maka dakwaannya itu dakwaan yang tidak benar, dakwaan yang palsu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan antara ciri-ciri orang yang beriman lagi iaitulah yang menafkahkan sebahagian daripada harta yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita, di mana kita memahami segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada kita bukan untuk kita makan seorang, tapi sebaliknya ada hak-hak dalam harta tersebut yang harus, yang wajib diberi ataupun diperuntukkan kepada sebahagian masyarakat kita. Ulaika humul mu'minuna haqqan, maka ciri-ciri yang sedemikianlah yang melayakkan seseorang itu dikatakan sebagai al-mu'minuna haqqan, orang beriman yang sebenar-benar. Dalam ayat yang lain lagi, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dengan satu pujian sebagai orang yang berjaya. Berjaya ni semua orang nak, cuma kejayaan itu kejayaan yang bagaimana. Ada kejayaan yang sementara, kita seronok, pasukan kita memenangi acara sedemikian, pasukan kita menjuarai kejohanan sekian-sekian, maka itu pun berjaya juga, tapi sementara. Begitu juga berjaya dalam pelajaran dan sebagainya. Kadang-kadang dia berjaya menggulung ijazah, tapi kehidupan di masa depan belum tentu menjamin kejayaan orang yang seperti itu. Maka kejayaan yang sebenar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, berjayalah, bawa dalam bentuk huruf qad. Qad ini kalau mengaji lughah, mengaji bahasa, qad ni dia sebagai penguat litakid atau litaukid. Qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang yang beriman. Nak berjaya lagu mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Khusyuk ni pun satu perkara yang makin hilang dalam diri dan jiwa kita, khususnya bagi umat-umat di akhir zaman. Sembahyang kita kadang-kadang hanya berisi perbuatan sahaja dan bacaan sahaja. Adapun prinsip khusyuk, adapun konsep khusyuk kadang-kadang tak dapat kita nak memahami dan menghayatinya. Kita cukup dengan rukun, cukup dengan syarat, tapi khusyuk yang menjadi intipati kepada sembahyang kita, yang menjadi nilaian dan suluhan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan solat kita, kita tak dapat nak menghayati. Payah khusyuk ni. Kadang-kadang orang yang buat buku bagaimana hendak khusyuk, dia pun ada ketika tak khusyuk juga. Kerana itu Allah Ta'ala memasukkan orang yang khusyuk sebagai orang yang beriman, yang berjaya pada hari kiamat, pada hari akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling daripada perkara yang lara. Ada perkara yang lara membawa kepada dosa. Hak ni wajib kita memaling dan menghindarkan diri daripadanya.
Ada perkara lara yang tak berdosa tapi sekadar membuang masa dan sia-sia. Ini pun sekadar kita kata untuk kita berhibur seketika, sebagai suatu pelepasan bagi diri kita dan sebagainya, maka bolehlah sekadar kita kata sekadar sebagaimana garam di dalam makanan. Hiburan ini dia seumpama garam saja, tak boleh ambil lebih. Kalau ambil lebih, dia akan jadi penyakit. Dan kalau tak ambil langsung, maka makanan jadi hambar. Kehidupan kita hambar. Tak ada hiburan, tak ada rekreasi, tak ada sukan, tak ada riadah. Semuanya ketat, muka sendat. Semuanya tegang. Tak ada yang ceria, tak ada yang bergurau senda sebagainya. Maka berhajat juga kepada hiburan. Tapi hiburan yang bukan membawa kepada lara. Dan Nabi SAW sebut, sayusibu alaikum da'ul umam. Umatku akan mengenai, terkena penyakit umat-umat terdahulu, antaranya ialah banyak berhibur. Seronok program-program hiburan di TV kita, daripada budak tak balik sampai orang tua. Orang tua tua dah pun masih lagi ada program hiburan dengan ceria starnya, dengan otai masih berdosa dan sebagainya. Jadi daripada budak-budak sampai ke orang tua, hiburan ada belakang. Ambillah sekadar mana yang patut saja, supaya termasuk kita dalam golongan qad aflahal mu'minun. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, wallazina hum lizakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat, sebagaimana yang Allah Taala sebut kewajipan dalam, Nabi sebut dalam rukun iman, rukun Islam kita, ialah mengeluarkan zakat bagi yang mempunyai lebihan harta dan juga lebihan pemilikan sebagainya. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilin wallazina hum li furujihim hafizun. Ini yang penting, iaitu orang beriman ni orang yang menjaga kehormatan dan kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, melainkan kepada isterinya yang sah, kepada hamba-hambanya pada suatu ketika dulu dibenarkan perhambaan, maka kemaluan itu hanya digunakan kepada isteri dan juga ke jalan yang sah dan benar sahaja. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada tengah hari ini dapat menjadi motivasi untuk kita menjadi mukmin yang sebenar, yang mudah-mudahan mendapat ganjaran dan pahala serta kejayaan di akhirat kelak. Saya cukuplah kadar itu sedikit perkongsian berkenaan dengan al-mu'minun, orang yang beriman. Yang disebut dalam Al-Quran dengan pelbagai tafsiran, dengan pelbagai ciri dan dengan pelbagai sifat. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berjaya. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.